Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai pencatatan transaksi pada akuntansi pemerintah daerah. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, yang pertama, lihat pada tampilan berikut. Pada tampilan berikut dicantumkan mengenai cuplikan berita yang mana berjudul Genjot Penerimaan Pemda Buat Sistem Aplikasi Pajak Daerah, yang mana Badan Pendapatan Daerah atau Bapemda Kampar Provinsi Riau terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pajak. Nah, aplikasi berbasis internet tengah disiapkan sebagai sarana integrasi informasi dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Kepala Bapenda Kabupaten Kampar Ali Sabri mengatakan pembuatan aplikasi sistem informasi pendapatan daerah atau yang disebut SIMPAD ialah untuk mengoptimalisasikan pendapatan di sektor pajak. Melalui SIMPAD akan memudahkan Bapenda untuk mengetahui potensi pajak dan retribusi daerah. Nah, apabila ditilik dari kutipan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa pendapatan itu atau penerimaan merupakan salah satu transaksi yang dapat mempengaruhi semua jumlah ekuitas entitas pada tahun anggaran tersebut. Nah, selain pendapatan, pastinya terdapat transaksi-transaksi lain yang terjadi pada akuntansi pemerintah daerah, yang dimana terdapat transaksi belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Nah, semua transaksi tersebut akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Oke, langsung saja kita lanjut pada materi pendapatan. Nah, pendapatan sendiri diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pendapatan LO dan pendapatan LRA. Pendapatan LO atau pendapatan laporan operasional merupakan hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO ini dicatat berdasarkan basis akrual, yaitu dicatat pada saat transaksi pendapatan terjadi tanpa memperhatikan saat penerimaan kas yang disajikan dalam laporan operasional. Sedangkan pendapatan LRA atau pendapatan laporan realisasi anggaran adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar oleh pemerintah. Nah, pendapatan LRA ini dicatat berdasarkan basis kas, yaitu dicatat apabila pendapatan tersebut sudah berupa kas dan disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Oke, yang selanjutnya di sini terdapat tabel klasifikasi yang mana terdapat 3 klasifikasi pendapatan. Yang pertama, pendapatan asli daerah, yang kedua pendapatan transfer, dan yang ketiga lain-lain pendapatan yang sah. Nah, pendapatan asli daerah ini terdapat pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dari kelima macam pendapatan asli daerah ini dilaporkan baik di dalam LO maupun di dalam LRA. Sedangkan yang berwenang dalam mencatat kelima macam ini ialah SKPD, sedangkan pajak daerah ini dicatat oleh SKPD dan juga PPKD. Lalu yang selanjutnya ialah pendapatan transfer. Nah, pendapatan transfer ini terdapat bagi hasil atau DAU atau DAK atau transfer pemerintah pusat dana perimbangan. Lalu yang kedua transfer pemerintah pusat lainnya, lalu yang ketiga transfer pemerintah daerah lainnya, dan yang terakhir ialah bantuan keuangan. Nah, dari keempat macam pendapatan transfer ini juga dilaporkan dalam LO maupun di dalam LRA. Dan yang berwenang dalam mencatat macam-macam pendapatan transfer itu ialah PPKD. Nah, yang selanjutnya ialah lain-lain pendapatan yang sah. Di sini terdapat pendapatan hibah, dana darurat, dan pendapatan lainnya, yang mana ini akan dilaporkan dalam LO maupun LRA. Dan yang berwenang ialah PPKD. Nah, selanjutnya ialah terdapat bagaimana cara kita menjurnal transaksi. Yang pertama, transaksi mengenai penerbitan surat ketetapan atau SK. Nah, di sini oleh SKPD dicatat sebagai piutang pada pendapatan, sedangkan PPKD tidak dijurnal.
Lalu transaksi kedua ialah penerimaan pembayaran. Nah, pada penerimaan pembayaran ini terdapat dua bentuk penjurnalan. Yang pertama, jurnal finansial yang mana kas di bendahara penerimaan pada piutang. Nah, sedangkan jurnal yang kedua ialah jurnal anggaran yang mana melibatkan perubahan sal pada pendapatan LRA. Lalu yang selanjutnya ialah transaksi penyetoran pendapatan oleh SKPD ke kas daerah. Nah, di sini SKPD juga mencatat, PPKD juga mencatat. Dalam SKPD, mereka mencatat RK PPKD terhadap kas di bendahara penerimaan. Sedangkan PPKD mencatat kas di kas daerah pada RK SKPD. Lalu yang transaksi keempat, pendapatan langsung disetor ke kas umum daerah. Nah, di sini SKPD mencatat dua macam jurnal. Yang pertama jurnal finansial, yaitu RK PPKD pada piutang. Sedangkan jurnal anggaran ialah perubahan sal pada pendapatan LRA. Di sini juga PPKD mencatat yang mana kas di kas daerah pada RK SKPD. Tabel yang selanjutnya ialah bentuk jurnal standar yang digunakan dalam pencatatan transaksi pendapatan di PPKD. Nah, transaksi pertama ini penetapan pendapatan yang mana piutang pada pendapatan LO. Sedangkan transaksi kedua penerimaan pendapatan. Nah, di sini juga terdapat dua macam jurnal. Pertama jurnal finansial, kas di kas daerah pada piutang. Sedangkan jurnal anggarannya berupa perubahan sal pada pendapatan LRA. Lalu transaksi ketiga ialah pendapatan tanpa penetapan. Nah, dapat dilihat di sini terdapat contoh yang mana pada tanggal 18 Januari 2019 terbit SKP daerah yang menyatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Sukamaju memiliki pendapatan pajak bumi dan bangunan atau PBB senilai 25 juta rupiah. Nah, maka dengan terbitnya surat ketetapan pajak atau SKP daerah ini, Dinas Kesehatan Sukamaju telah berhak mengakui pendapatan atas pajak bumi dan bangunan atau PBB sebagai pendapatan LO, sebab pendapatan tersebut merupakan penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sehingga jurnalnya ialah piutang PBB pada PBB LO sebesar 25 juta. Contoh selanjutnya ialah pada tanggal 5 Maret 2019, Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Kota Sukamaju menerima pendapatan pajak bumi dan bangunan atau PBB sebesar 10 juta. Berdasarkan SKP daerah pada tanggal 18 Januari 2019, Bendahara Penerimaan langsung menyetorkan pendapatan ini ke kas daerah pada hari yang sama. Nah, penerimaan pendapatan atas pajak bumi dan bangunan atau PBB ini tadi itu dicatat sebagai pendapatan LO atau pendapatan LRA karena ini berkaitan dengan transaksi yang tadi tanggal 18 tadi ya, maka penerimaan pendapatan tersebut akan mengurangi jumlah piutang yang tadi dicatat. Sehingga jurnalnya ialah kas di bendahara penerimaan pada piutang PBB sebesar 10 juta. Lalu jurnal anggarannya ialah perubahan sal pada pendapatan pajak hotel LRA. Lalu yang terakhir ialah RK PPKD kas di bendahara penerimaan. Yang ini untuk mencatat penerimaannya pada hari yang sama. Nah, yang selanjutnya kita masuk pada beban dan belanja. Nah, belanja itu terdapat 3 jenis, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Belanja operasi ini ialah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari, atau belanja ini memberi manfaat jangka pendek. Sedangkan belanja modal ialah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya, yang mana memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Sedangkan belanja tak terduga ialah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak lainnya. Nah, di sini terdapat tabel klasifikasi menurut PSAP nomor 2, Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2010, yang mana klasifikasi itu terdapat 3, yaitu belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Nah, di dalam belanja operasi ini sendiri terdapat belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Sedangkan belanja modal terdapat belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset
lainnya. Lalu yang selanjutnya terdapat tabel klasifikasi menurut PP nomor 71 tahun 2010. Yang mana klasifikasi ini terdapat beban operasi LO, beban transfer, defisit non-operasional, dan beban luar biasa. Nah, dalam beban operasi LO ini terdapat beban pegawai, barang dan jasa, penyusutan dan amortisasi, penyisian piutang, lain-lain, hibah, bunga, subsidi, dan bantuan sosial. Sedangkan beban transfer, terdapat beban transfer bagi hasil pajak daerah, transfer bagi hasil pendapatan lainnya, transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, transfer bantuan keuangan ke desa, transfer bantuan keuangan lainnya, dan yang terakhir beban transfer dana otonomi khusus. Oke, selanjutnya ialah contoh yang mana pada tanggal 2 Januari 2019, Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Moreseneng melakukan pembayaran atas beban dan belanja pegawai melalui mekanisme LS sebesar 6 juta rupiah. Pembayaran beban dan belanja tersebut langsung ditransfer ke rekening masing-masing PNS. Berdasarkan SP2DLS beban dan belanja pegawai, maka PPK SKPD akan mencatat dalam jurnal sebagai berikut. Yang mana untuk mencatat jurnal LO yaitu beban gaji pokok pada RKPPKD. Sedangkan jurnal LRA ialah belanja gaji pokok PNS pada perubahan SAL, yang mana masing-masing sejumlah 6 juta rupiah. Nah, apabila pembayaran beban dan belanja pegawai tadi dibayarkan pada tanggal yang sama, akan tetapi ditransfer terlebih dahulu ke rekening Bendahara Pengeluaran, baru kemudian dibayarkan ke rekening masing-masing PNS, maka PPKD dan SKPD akan berbeda melakukan pencatatan jurnalnya. Maka pencatatannya untuk jurnal LO yaitu kas di Bendahara Pengeluaran pada RKPPKD dan beban gaji pokok pada kas di Bendahara Pengeluaran, yang mana masing-masing 6 juta rupiah. Sedangkan jurnal LRA-nya ialah belanja gaji pokok PNS pada perubahan SAL sebesar 6 juta rupiah. Lalu yang selanjutnya ialah pembiayaan. Nah, pembiayaan ini sendiri terdapat 3 klasifikasi. Yang pertama ialah penerimaan pembiayaan, yang kedua pengeluaran pembiayaan, dan yang terakhir ialah pembiayaan neto. Penerimaan pembiayaan itu sendiri ialah semua penerimaan rekening kas umum daerah, yang mana berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, dan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan pada pihak ketiga, dan juga lain-lain. Sedangkan pengeluaran pembiayaan itu sendiri ialah semua pengeluaran rekening kas umum negara atau daerah, yang mana antara lain ialah pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Sedangkan pembiayaan neto sendiri ialah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi oleh pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Nah, yang selanjutnya ialah terdapat tabel, yang mana tabel ini ialah jurnal standar pengakuan penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan yang bersumber dari transaksi kewajiban, yang mana ini dicatat oleh PPKD. Transaksi pertama ialah saat penerimaan pembiayaan, yang mana jurnalnya ialah kas di kas daerah pada kewajiban jangka panjang dan perubahan SAL pada penerimaan pembiayaan. Sedangkan transaksi kedua ialah saat pembayaran bunga kewajiban, yang mana beban bunga pada kas di kas daerah dan bunga utang pada perubahan SAL. Lalu transaksi ketiga ialah saat pelunasan kewajiban, yang mana kewajiban jangka panjang pada kas di kas daerah dan pengeluaran pembiayaan pada perubahan SAL. Lalu transaksi keempat ialah saat reklasifikasi, yang mana kewajiban jangka panjang pada bagian lancar kewajiban jangka panjang. Sebagai contoh,
Di sini, berdasarkan Perda tentang dana cadangan, PPKD pemerintah Kabupaten Morosenang membentuk dana cadangan untuk rencana penggunaan kegiatan 5 tahun ke depan terhitung mulai tahun anggaran 2014 senilai 15 miliar atau masing-masing 3 miliar per tahun anggaran. Pada tahun kelima, dilakukan pencairan dana cadangan dengan menerbitkan surat perintah pemindah bukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah. Nah, dari informasi tersebut, fungsi akuntansi PPKD mengakui penerimaan kas di kas umum daerah dengan mencatat jurnal sebagai berikut, yang mana kas di kas daerah pada dana cadangan 15 miliar dan perubahan sal pada penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan 15 miliar. Nah, yang selanjutnya sendiri ialah aset. Aset sendiri memiliki 3 klasifikasi. Yang pertama aset lancar, yang kedua aset tetap, dan yang terakhir ialah aset lainnya. Pada aset lancar itu sendiri terdapat 4 yang termasuk aset lancar, yaitu kas dan setara kas, investasi, piutang, dan persediaan. Sedangkan aset tetap ialah aset yang berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti contohnya tanah, bangunan, kendaraan, seperti itu. Lalu yang terakhir ialah aset lainnya, yang mana aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan. Lalu yang selanjutnya ialah bagaimana cara kita mencatat transaksi aset lancar. Yang pertama itu pada kas, yaitu transaksi penerimaan UP atau GU. Apa sih UP? Apa sih GU? UP itu ialah uang persediaan, sedangkan GU ialah ganti uang atau permintaan ganti uang. Nah, apabila dicatat oleh SKPD, maka kas bendahara pada pengeluaran RK PPKD. Sedangkan apabila dicatat oleh PPKD, maka jurnalnya ialah RK PPKD pada kas di kas daerah. Nah, yang selanjutnya ialah bagaimana mencatat investasi di SKPD. Transaksi pertama ialah perolehan investasi jangka pendek. Jurnalnya ialah investasi jangka pendek pada RK PPKD atau kas bendahara pengeluaran. Lalu transaksi kedua ialah hasil investasi jangka pendek, yang mana jurnalnya ialah kas di kas daerah pada pendapatan bunga LO dan perubahan sal pada pendapatan bunga LRA. Sedangkan transaksi yang ketiga ialah pelepasan investasi jangka pendek. Jurnalnya ialah kas di kas daerah pada pendapatan LO dan investasi jangka pendek. Lalu yang jurnal selanjutnya ialah perubahan sal pada pendapatan LRA. Lalu yang selanjutnya ialah bagaimana pencatatan investasi di PPKD. Transaksi pertama ialah perolehan investasi jangka pendek, sehingga jurnalnya ialah investasi jangka pendek pada kas di kas daerah. Sedangkan transaksi kedua ialah investasi jangka panjang non-permanen. Jurnalnya ialah investasi jangka panjang non-permanen pada kas di kas daerah dan pengeluaran pembiayaan dana bergulir pada perubahan sal. Lalu transaksi yang ketiga ialah investasi jangka panjang permanen. Lalu transaksi keempat ialah hasil investasi jangka pendek. Lalu transaksi keempat ialah hasil investasi jangka pendek. Jurnalnya ialah kas di kas daerah pada pendapatan bunga LO. Sedangkan transaksi kelima ialah pelepasan investasi jangka pendek. Jurnalnya ialah kas di kas daerah pada pendapatan LO dan investasi jangka pendek. Jurnal selanjutnya ialah perubahan sal pada pendapatan LRA. Lalu transaksi yang keenam ialah pelepasan investasi jangka panjang non-permanen. Kas di kas daerah pada investasi jangka panjang non-permanen dan surplus pelepasan investasi jangka panjang LO. Lalu jurnal selanjutnya ialah perubahan sal pada pengeluaran pembiayaan dana bergulir. Lalu transaksi yang terakhir atau transaksi ketujuh ialah pelepasan investasi jangka panjang permanen, yang mana jurnalnya ialah kas di kas daerah pada investasi jangka panjang dan surplus pelepasan investasi dan jangka panjang LO. Lalu jurnal selanjutnya ialah perubahan sal pada penerimaan pembiayaan hasil dan penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lalu yang selanjutnya ialah bagaimana penjurnalan piutang di SKPD. Pada transaksi pertama ialah pengakuan piutang, yang mana jurnalnya piutang pada pendapatan LO. Lalu transaksi kedua ialah pelunasan atau pembayaran angsuran piutang, maka jurnalnya ialah kas di bendahara penerimaan pada piutang.
dan perubahan sal pada pendapatan LRA. Lalu transaksi ketiga ialah penyisian piutang, yang pastinya jurnalnya ialah beban penyisian piutang pada penyisian piutang. Sedangkan transaksi yang terakhir ialah penghapusan piutang, yang mana jurnalnya ialah penyisian piutang pada piutang. Lalu yang selanjutnya ialah bagaimana pencatatan piutang di PPKD. Nah, pencatatan piutang ini hanya berbeda ketika pada transaksi pelunasan atau pembayaran. Nah, di sini jurnalnya ialah kas di kas daerah pada piutang dan perubahan sal pada pendapatan LRA. Nah, perbedaannya hanya di kas daerah dan kas di bendahara penerimaan. Lalu yang selanjutnya ialah bagaimana mencatat persediaan di SKPD. Transaksi pertama ialah pengadaan persediaan, yang mana jurnalnya ialah persediaan pada kas di bendahara pengeluaran dan belanja persediaan pada perubahan sal. Lalu transaksi yang kedua ialah pengakuan beban persediaan, yang mana jurnalnya beban persediaan pada persediaan. Sedangkan transaksi yang terakhir ialah penghapusan persediaan, yang pastinya di sini menghapus persediaan dengan jurnal beban lain-lain pada persediaan. Lalu yang selanjutnya ialah bagaimana pencatatan aset tetap di SKPD. Pada transaksi pertama, pembelian aset tetap dengan mekanisme LS, sehingga jurnalnya ialah aset tetap pada utang belanja modal. Lalu yang selanjutnya ialah pembayaran perolehan oleh aset tetap, sehingga jurnalnya ialah utang belanja modal pada RKPPKD dan belanja modal pada perubahan sal. Sedangkan transaksi yang ketiga ialah pembelian aset tetap dilakukan dengan mekanisme UP, GU, atau TU, sehingga jurnalnya ialah aset tetap pada di kas bendahara pengeluaran dan belanja modal pada perubahan sal. Untuk transaksi yang keempat ialah renovasi aset tetap, sehingga jurnalnya ialah aset tetap pada kas di bendahara pengeluaran dan belanja modal pada perubahan sal. Lalu transaksi yang kelima ialah penghapusan aset tetap, yang mana jurnalnya ialah akumulasi penyusutan pada aset tetap lainnya dan aset tetap. Apabila terdapat aset tetap, pasti terdapat juga penyusutan. Nah, di sini terdapat juga pencatatan penyusutan di SKPD, sehingga transaksinya ialah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Oke, yang selanjutnya ialah pencatatan aset lainnya di SKPD dan PPKD. Pada transaksi yang pertama ialah bagaimana memperlakukan tagihan penjualan angsuran, yang mana transaksinya ialah saat penjualan aset tetap. Apabila terjadinya surplus, maka pada SKPD tidak ada jurnal. Sedangkan pada PPKD, jurnalnya ialah tagihan angsuran penjualan pada surplus penjualan aset gedung dan bangunan LO dan aset tetap peralatan dan mesin. Sedangkan apabila penjualan aset tetap ini terjadinya defisit, maka SKPD tidak melakukan penjurnalan atau tidak dijurnal. Sedangkan pada PPKD, jurnalnya ialah tagihan angsuran penjualan dan defisit penjualan aset non-lancar pada aset lain-lain. Lalu transaksi kedua ialah jika penguasaan aset tetap yang dijual berada di bawah penguasaan SKPD, maka harus dilakukan pencatatan atas pengembalian penguasaan aset tetap dari SKPD ke PPKD. Sehingga SKPD mencatat sebagai berikut: RKPPKD pada aset tetap peralatan dan mesin. Sedangkan pada PPKD dicatat aset tetap peralatan dan mesin pada RKSKPD. Lalu pada transaksi ketiga saat piutang jatuh tempo saat pembayaran angsuran, maka SKPD tidak melakukan penjurnalan atau tidak dijurnal. Sedangkan pada PPKD melakukan 3 kali penjurnalan. Yang jurnal pertama ialah bagian lancar tagihan angsuran penjualan pada tagihan angsuran penjualan. Sedangkan penjurnalan kedua ialah kas di kas daerah pada bagian lancar tagihan angsuran penjualan. Sedangkan penjurnalan yang kedua ialah kas di kas daerah pada bagian lancar tagihan angsuran penjualan. Sedangkan jurnal yang terakhir ialah perubahan sal pada pendapatan angsuran atau cicilan penjualan LRA. Lalu yang selanjutnya ialah bagaimana menyikapi tagihan tuntutan kerugian daerah. Maka transaksi yang pertama ialah saat pengakuan tagihan ganti rugi, yang mana pada SKPD tidak dilakukan penjurnalan atau tidak jurnal. Sedangkan pada PPKD, jurnalnya ialah tuntutan ganti kerugian daerah pada pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah LO. Sedangkan transaksi yang selanjutnya ialah saat piutang jatuh tempo atau klasifikasi. Pada SKPD tidak terdapat penjurnalan atau tidak dijurnal. Lalu pada PPKD, jurnalnya ialah bagian lancar
tuntutan ganti kerugian daerah pada tuntutan ganti kerugian daerah. Transaksi kedua ialah saat pembayaran ganti rugi. Di SKPD tidak melakukan penjurnalan atau tidak dijurnal, sedangkan pada PPKD jurnalnya ialah kas di kas daerah pada bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah. Jurnal selanjutnya perubahan SAL pada pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah LRA. Lalu yang selanjutnya adalah untuk menyikapi kemitraan dengan pihak ketiga. Transaksi pertama ialah saat kemitraan ditandatangani, maka SKPD tidak melakukan penjurnalan atau tidak dijurnal. Sedangkan pada PPKD, jurnalnya ialah kemitraan dengan pihak ketiga pada aset tetap atau aset lain-lain. Lalu yang selanjutnya ialah saat hasil kemitraan diterima, yang mana pada SKPD tidak ada penjurnalan atau tidak dijurnal. Maka jurnal yang di PPKD ialah kas di kas daerah pada hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah LO. Lalu jurnal yang selanjutnya ialah perubahan SAL pada hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah. Lalu transaksi yang kedua ialah saat kemitraan berakhir, yang mana pada pencatatan SKPD tidak ada jurnal atau tidak dijurnal. Lalu pada pencatatan PPKD, jurnalnya ialah aset tetap pada kemitraan dengan pihak ketiga. Transaksi selanjutnya ialah saat aset dikembalikan oleh SKPD. Maka SKPD mencatat aset tetap pada RKPPKD. Sedangkan pada PPKD dicatat SKPD pada aset tetap. Lalu di sini terdapat contoh aset yang mana pada tanggal 8 Maret 2019 SP2DLS diterbitkan untuk membeli komputer untuk kepentingan SKPD sebesar Rp2.100.000. Maka jurnalnya ialah komputer pada RKPPKD sebesar Rp2.100.000, dan jurnal yang selanjutnya ialah belanja modal pengadaan komputer pada perubahan SAL, yang mana ini sama seperti pencatatan transaksi ketika pembayaran perolehan aset tetap. Lalu yang selanjutnya ialah kewajiban dan ekuitas. Kewajiban itu sendiri timbul apabila terjadinya pembelian aset yang mana dibayar secara kredit. Nah, kewajiban ini dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Nah, sedangkan jangka panjang ini sendiri hanya terdapat di PPKD. Jangka pendek ini sendiri dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek seperti transfer, pemerintah atau utang kepada pegawai. Nah, yang selanjutnya ialah ekuitas, yang mana ekuitas ini sendiri berasal dari aset dikurangi kewajiban sama dengan ekuitas. Nah, ekuitas ini sendiri diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ekuitas dana lancar. Yang kedua, ekuitas dana investasi. Yang ketiga ialah ekuitas dana cadangan. Ekuitas dana lancar sendiri itu terdiri dari silpa atau sisa lebih pembiayaan, anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Sedangkan investasi ini terdiri dari dana yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang, dana yang diinvestasikan dalam aset lainnya, tidak termasuk dana cadangan, dan dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Lalu untuk ekuitas dana cadangan itu sendiri meliputi dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan. Lalu yang selanjutnya ialah pencatatan transaksi kewajiban di SKPD. Transaksi pertama ialah pengakuan terjadinya utang atau belum dilakukan pelunasan, sehingga jurnalnya ialah persediaan pada utang belanja. Sedangkan transaksi yang kedua ialah pembayaran atau pelunasan utang dengan mekanisme TU atau GU, sehingga jurnalnya ialah utang belanja pada kas di bendahara pengeluaran dan belanja pada perubahan SAL. Sedangkan transaksi yang ketiga ialah pembayaran atau pelunasan utang dengan mekanisme LS, sehingga jurnalnya ialah utang belanja pada RKPPKD dan belanja pada perubahan SAL. Lalu selanjutnya ialah pencatatan kewajiban di PPKD. Transaksi pertama ialah saat penerimaan pembiayaan, sehingga jurnalnya ialah kas di kas daerah pada kewajiban jangka panjang dan perubahan SAL pada penerimaan pembiayaan. Transaksi kedua ialah saat pembayaran bunga kewajiban. Jurnalnya ialah beban bunga
pada kas di kas daerah dan bunga utang pada perubahan sal. Transaksi ketiga ialah saat pelunasan kewajiban. Jurnalnya ialah kewajiban jangka panjang pada kas di kas daerah dan pengeluaran pembiayaan pada perubahan sal. Transaksi yang terakhir atau keempat saat reklasifikasi. Jurnalnya ialah kewajiban jangka panjang pada bagian lancar kewajiban jangka panjang. Lalu yang selanjutnya ialah bagaimana mencatat ekuitas dana di PPKD. Transaksi pertama ialah sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa, yang mana di PPKD ini tidak dijurnal. Transaksi kedua ialah cadangan piutang. Ada dua macam transaksi. Yang pertama ialah penyesuaian atas piutang pendapatan di akhir periode, sehingga jurnalnya ialah piutang pada ekuitas dana lancar cadangan piutang. Sedangkan transaksi yang kedua, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah, sehingga jurnalnya ialah ekuitas dana lancar cadangan piutang pada piutang. Lalu transaksi yang ketiga ialah cadangan persediaan. Dengan kondisi transaksi ialah penyesuaian atas inventarisasi fisik persediaan, sehingga jurnalnya ialah persediaan pada ekuitas dana lancar cadangan persediaan. Transaksi keempat ialah dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Nah, di sini ada dua transaksi. Yang pertama, penerimaan pinjaman daerah jangka pendek, sehingga jurnalnya ialah ekuitas dana lancar, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek pada utang. Lalu, transaksi yang selanjutnya ialah pembayaran pokok pinjaman, yang mana jurnalnya ialah bagian lancar utang pada ekuitas dana lancar, dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Lalu transaksi yang kelima ialah diinvestasikan dalam investasi jangka panjang. Nah, di sini terdapat dua transaksi terkait, yang mana yang pertama ialah penyertaan modal pemerintah daerah dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Jurnal dari transaksi yang pertama tadi ialah penyertaan modal pemerintah daerah pada DED atau diinvestasikan dalam investasi jangka panjang. EDI sendiri itu sebenarnya ialah singkatan dari ekuitas dana investasi. Jurnal yang selanjutnya ialah EDI diinvestasikan dalam investasi jangka panjang pada penyertaan modal pemerintah daerah atau investasi jangka panjang. Lalu untuk transaksi yang keenam ialah diinvestasikan dalam aset tetap. Ada 3 transaksi. Yang pertama ialah transaksi belanja modal di BPKD atau perolehan aset tetap, sehingga jurnalnya ialah aset tetap pada EDI diinvestasikan dalam aset tetap. Dan transaksi selanjutnya ialah penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan. Jurnalnya ialah EDI diinvestasikan dalam aset tetap pada aset tetap. Lalu transaksi yang selanjutnya ialah penyesuaian aset tetap atau depresiasi, sehingga jurnalnya ialah EDI diinvestasikan dalam aset tetap pada akumulasi depresiasi. Transaksi ketujuh ialah diinvestasikan dalam aset lainnya. Pada transaksi ketujuh ini bisa dikatakan sama dengan transaksi yang di nomor 6, yaitu diinvestasikan dalam aset tetap. Bagaimana memperoleh aset lainnya dan bagaimana menjual aset daerah yang tidak dipisahkan itu jurnalnya sama dengan aset tetap, namun aset tetap diganti dengan aset lainnya. Transaksi yang selanjutnya ialah dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Nah, pada transaksi ini pun juga hampir sama dengan transaksi yang nomor 4, yang mana dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Bedanya adalah di jangka panjang dan jangka pendeknya. Lalu yang terakhir ialah diinvestasikan dalam dana cadangan. Nah, di sini terdapat 2 transaksi, yang mana pembentukan dana cadangan, yang mana jurnalnya ialah dana cadangan pada ekuitas dana cadangan diinvestasikan dalam dana cadangan. Dan transaksi yang terakhir ialah pencairan dana cadangan, yang mana jurnalnya ialah ekuitas dana cadangan diinvestasikan dalam dana cadangan pada dana cadangan. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Nah, materi ini dirangkum dari buku Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintah, cetakan Media Tama. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan dipahami oleh teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.